Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Anapi dan nama ahli kumpulan saya ialah Putri Nur Izzati binti Muhammad Shah. Seterusnya kami akan membentangkan mengenai keutuhan wacana dan penanda wacana dalam penulisan akademik. Seterusnya, definisi wacana. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat mengatakan wacana adalah keseluruhan tutur yang membentuk satu kesatuan termasuk ucapan, pertuturan dan percakapan. Ia merujuk kepada perbincangan atau pertukaran idea secara lisan serta kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, wacana juga dianggap sebagai unit bahasa yang melampaui batas ayat serta berfungsi untuk menyampaikan makna dengan jelas dan koheren dalam komunikasi. Menurut Faridah Nazir 2014, wacana adalah satu unit bahasa yang melampaui ayat yang menggambarkan hubungan dan struktur pemikiran dalam komunikasi. Ia merangkumi pelbagai jenis pengucapan dan penulisan yang teratur dan memainkan peranan penting dalam menyampaikan makna secara jelas. Wacana juga melibatkan aspek keutuhan dan koherensi, memastikan mesej disampai dengan baik dalam pelbagai konteks komunikasi, menurut IIUM. Baiklah. Seterusnya, keutuhan wacana terbahagi kepada empat. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Yang keempat, keutuhan fonologi. Keutuhan semantik terbahagi pula kepada dua, iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, kesatuan latar belakang semantik. Di bawah hubungan semantik antara bahagian wacana, terdapat 5 hubungan iaitu, memang terdapat 5 hubungan. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat, hubungan perbandingan, hubungan syarat dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan yang kelima, hubungan ibarat. Manakala di bawah kesatuan latar belakang semantik, yang pertama, kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, yang ketiga, laras bahasa yang bersesuaian. Baiklah, seterusnya contoh keutuhan semantik dalam artikel. Di sini saya sediakan di bawah hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Di sebalik kesediaan negeri-negeri Melayu untuk bersekutu, negeri-negeri Melayu tersebut merupakan negeri yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi negeri mereka. Itu merupakan sebab. Dan akibatnya pula ialah apabila negeri-negeri Melayu tersebut bersekutu bagi membentuk Persekutuan Malaysia, bahasa negeri-negeri tersebut dijadikan asas dalam menetapkan bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Manakala hubungan latar kesimpulan, latar ialah latar dalam penulisan artikel di sini ialah kata-kata yang mengandungi konflik dan keluar daripada mulut akan mewujudkan sengketa. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan untuk menangani konflik dalam masyarakat dengan membimbing kesantunan bangsanya, sama ada pada bahasa ataupun tingkah laku. Keutuhan leksikal, menurut Faridah Nazir et al., keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Faridah Nazir et al. Menyenaraikan 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, iaitu pembuka dan penutup, antonim, hiponim, kolokasi, persamaan leksikal atau sinonim dan pengulangan. Di sini saya tunjukkan contoh di dalam artikel. Yang pertama, hiponim. Hiponim iaitu kesamaan. Maksudnya teknologi pengaturcaraan merujuk kepada pempengaruh, kecerdasan buatan, digital dan robotik.
Manakala kolokasi ia menunjukkan kumpulan. Contohnya di dalam artikel kata pada gelaran dan sapaan, iaitu Tan Sri, Datuk Sri, Tuan, Puan, Pak Long, Abang Ah dan sebagainya. Manakala antonim ialah berlawanan, roboh dan kata lawannya adalah dirikan. Keutuhan gramatikal, penanda rujukan, keutuhan gramatikal terbahagi kepada 4. Penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu, mereka dan kata ganti nama tunjuk seperti ini dan itu. Penanda penggantian terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Penggantian klausa melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Penanda elipsis iaitu unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Yang kedua, pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Penanda penghubung berfungsi menjaringkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. 6 jenis kata hubung yang dinyatakan seperti berikut: penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan penghubung musabab dan penghubung tempoh. Contoh keutuhan gramatikal dalam artikel, saya sertakan 3 contoh. Yang pertama, penanda penghubung iaitu pengembangan idea, seperti. Contohnya ialah seperti. Manakala penanda rujukan, contohnya bangsa Malaysia, mereka merujuk kepada bangsa Malaysia. Seterusnya, penanda penggantian, bahasa negeri-negeri tersebut merujuk kepada bahasa rasmi ataupun bahasa negeri-negeri Melayu. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Contoh keutuhan fonologi dalam artikel ialah tanda koma, sungguh pun demikian, koma, bahasa Melayu sewajarnya diletakkan sesuai dengan martabatnya sebagai bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, koma, iaitu pada kedudukan tertinggi berbanding dengan bahasa-bahasa lain di Malaysia. Noktah. Tanda noktah pula, senario ini merupakan rasionalisasi terhadap penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Noktah. Penanda seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya. Okey, baik. Sekarang, penanda wacana. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, tanda ialah sesuatu yang digunakan untuk tanda atau menandakan. Penanda wacana melakukan perkara tertentu yang perlu dipahami untuk memastikan wacana wujud dalam penulisan. Penanda wacana digunakan untuk mengekalkan penulisan akademik yang koheren dan kohesif serta mengukuhkan wacana. Menurut Syazwan Muhammad Sanusi dan Zamri Muhammad
2021, perbualan adalah semasa seseorang menulis atau berucap perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi menghubungkan idea, hujah dan perspektif mereka. Penanda wacana membolehkan penulis memikirkan dengan lebih luas dan mengolahan ayat dengan lebih gramatis. Jenis-jenis penanda wacana ada 3. Pertama, penanda kronologi. Yang kedua, penanda organisasi. Dan yang ketiga, penanda idea. Penanda kronologi. Menurut Kamus Dewan 2007, kronologi adalah susunan peristiwa atau kejadian menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan. Asma Haji Omar 2018 menyatakan kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sesebuah kejadian pada waktu tertentu. Penanda kronologi bermaksud pengertian berkaitan waktu yang merujuk kepada kata kunci tertentu seperti siang, malam, sebelum, selepas, bila, seterusnya, demikian juga, minggu keberapa dan sebagainya. Okey, menurut artikel, seterusnya, penggunaan ungkapan turut menjadi cerminan jiwa bangsa Malaysia atau menunjukkan bangsa Malaysia. Ungkapan yang menggambarkan konflik seperti langkah mayat aku jika berani, jika tidak mohon maaf, tunggu di mahkamah, tiada sumber jangan percaya dan seumpamanya menjelaskan jiwa bangsa Malaysia yang berada dalam suasana yang tidak harmonis. Okey, baik. Seterusnya adalah beberapa waktu atau detik atau hari atau selepasnya. Okey, berdasarkan artikel yang kedua, demikian juga sekiranya bangsa Malaysia mengujarkan ungkapan seperti bersama-sama membina masyarakat madani, kita perlu melawan rasuah, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan dan seumpamanya, menunjukkan bangsa Malaysia memiliki semangat patriotik yang sangat tinggi, iaitu untuk memastikan Malaysia dalam keadaan yang mampan dan baik. Demikian juga menunjukkan ada perkara lain yang berlaku sebelum itu dan kemudian menunjukkan proses itu berlaku. Okey, seterusnya, penanda organisasi. Hussein Fateh menjelaskan bahawa organisasi sesebuah penulisan melibatkan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara perenggan, antara idea dengan idea, antara tajuk dengan tajuk dan antara bab dengan bab. Menurut Hussein Fateh, organisasi sesebuah penulisan dapat ditinjau pada 3 peringkat, iaitu ayat, perenggan dan seluruh teks. Bagi perenggan penghubung, sehubungan dengan itu adalah tidak wajar jika terdapat pertikaian tentang kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Apatah lagi, penggunaan bahasa-bahasa lain adalah dihormati untuk digunakan. Bagi perenggan penutup, sebagai kesimpulannya, bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan Malaysia hendaklah diterima dengan kesedaran dan jiwa patriotik. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan memahami dan memiliki sikap mahu menerima hakikat akan sejarah dalam penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey, seterusnya, penanda idea. Penanda idea ialah penghubung yang berfungsi dengan elemen bahasa yang menghubungkan antara fakta, antara isi dengan isi atau antara idea. Ciri penanda idea adalah bersesuaian dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya, iaitu mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Yang pertama, mengembangkan idea. Oleh hal yang demikian, lantas, sehubungan dengan itu,
Oleh itu, berikutan itu. Yang kedua, penentangan idea. Sanggup pun demikian. Yang ketiga, hubungan idea. Jenis penanda wacana yang telah dibincangkan menunjukkan bahawa setiap satunya mempunyai tujuan dan cara yang berbeza untuk digunakan. Walau bagaimanapun, fungsi adalah sama, mengorganisasikan fakta dengan menghubungkan ayat dengan ayat, idea dengan idea atau perenggan dengan perenggan. Ringkasnya, penggunaan penanda wacana yang sesuai dengan konteks ayat yang ditulis menghasilkan wacana yang lebih baik dalam penulisan. Oleh itu, pelajar perlu meningkatkan kemahiran menggunakan penanda wacana mereka dengan cara yang berbeza. Salah satu cara untuk melakukan ini ialah dengan membaca lebih banyak contoh penulisan akademik yang berkualiti tinggi dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan pendidikan. Pelajar harus sentiasa menggunakan kamus sebagai sumber untuk mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan bahasa yang betul. Latihan menulis adalah cara paling asas untuk meningkatkan kemahiran penggunaan wacana. Okey, seterusnya saya akan memberikan kepada Rabiatul. Seterusnya, kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dipilih. Artikel yang ditulis, yang pertama, artikel yang ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Yang kedua, tujuan dan isi penyampaian tentang artikel ini ditulis dengan jelas dan logik. Yang ketiga, penulis mempunyai koheren dan kohesi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Yang keempat, penulisan artikel ini mempunyai contoh yang jelas tentang maklumat yang disampaikan serta idea yang dikemukakan logik dan mempunyai kreativiti tersendiri. Dan yang kelima, penyusunan ayat penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Seterusnya, konsep kejelasan dalam penulisan. Aziz Saleh 2007 menyatakan kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami dan senang orang memahami. Dalam penulisan akademik, setiap pandangan dan hujah yang dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh. Tujuannya adalah untuk menjadikan hujah dan fakta lebih jelas dan difahami oleh pembaca. Seterusnya, kejelasan wujud melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif serta langkah-langkah penulisan yang teratur. Kombinasi semua aspek ini menjadi hasil penulisan menyampaikan maklumat dengan jelas dan difahami oleh pembaca. Kejelasan dalam penulisan adalah berdasarkan kriteria yang dinyatakan seperti berikut. Seterusnya saya akan memberikan kepada Putri. Okey, baiklah. Seterusnya, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Okey, ini adalah petikan daripada artikel. Bahasa Melayu telah ditetapkan sebagai bahasa rasmi Persekutuan. Ketetapan ini telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia di bawah Perkara 152. Hakikatnya, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi Persekutuan Malaysia berikut Persetujuan Negeri Melayu untuk bersekutu bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya dikenali sebagai Persekutuan Malaysia. Frasa termaktub dalam Perlembagaan Malaysia adalah istilah undang-undang yang menambah keformalan kerana ia merujuk kepada kandungan perundangan tertinggi negara iaitu Perlembagaan Malaysia. Secara keseluruhan,
Perenggan ini memaparkan bahasa yang formal melalui penggunaan istilah rasmi, rujukan kepada dokumen undang-undang Perlembagaan Malaysia, serta ayat yang tersusun dan kompleks. Okey, jadi ini penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif bermaksud menyampaikan maklumat yang berasaskan persepsi dan andaian seseorang. Penulisan ayat yang jelas. Okey, ini petikan daripada artikel. Di sebalik kesediaan negeri-negeri Melayu untuk bersekutu, negeri-negeri Melayu tersebut merupakan negeri yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi negeri mereka. Oleh hal yang demikian, apabila negeri-negeri Melayu tersebut bersekutu bagi membentuk Persekutuan Malaysia, bahasa negeri-negeri tersebut dijadikan asas dalam menetapkan bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Di sebalik kesediaan negeri-negeri Melayu yang bersekutu, negeri-negeri Melayu tersebut merupakan negeri yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi negeri mereka. Petikan ini dengan jelas menunjukkan bahawa semua negeri Melayu telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang merupakan elemen penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. Oleh hal yang demikian, apabila negeri-negeri Melayu tersebut bersekutu bagi membentuk Persekutuan Malaysia, bahasa negeri-negeri tersebut dijadikan asas dalam menetapkan bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Okey, seterusnya. Perkembangan idea secara logik, koheren dan kohensif. Idea mesti dihuraikan dengan jelas dan disusun secara logik untuk penulisan yang koheren. Untuk memudahkan pembaca memahami, bukti dan rujukan harus disertakan. Seperti yang dinyatakan oleh Sarian 1992, struktur penulisan ilmiah yang lengkap terdiri daripada 3 bahagian utama: pendahuluan, badan karangan dan penutup. Topik dibincangkan dalam bahagian pendahuluan. Isi kandungan kemudiannya terdiri daripada perenggan yang menerangkan isi utama dan hujah yang berkaitan. Penutup memberikan ringkasan keseluruhan kandungan melalui pembangunan idea yang logik dan hubungan antara bahagian-bahagian teks. Pembaca boleh menilai penulisan akademik dengan koheren dan kohensif. Seterusnya, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohensif. Kohensif dalam penulisan akademik. Kohensif ialah hubungan yang dibuat antara bahagian teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohensif pada asasnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu komponen wacana yang menggunakan untuk menyusun wacana supaya ia konsisten dan konsisten. Ciri-ciri berikut menunjukkan penulisan kohensif. Yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir sekali, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Seterusnya, contoh kohensi dalam artikel. Selain itu, unsur bahasa yang boleh menggambarkan jiwa bangsa Malaysia juga boleh diperhatikan pada aspek pemilihan kata yang menjadi laras bahasa harian. Sebagai contoh, dalam penggunaan sesuatu bahasa banyak mengungkapkan frasa seperti pengaruh, kecerdasan buatan, digital dan robotik telah mencerminkan jiwa bangsa Malaysia yang sudah terdedah kepada teknologi, khususnya teknologi pengaturcaraan. Secara tidak langsung, situasi tersebut dapat memperlihatkan jiwa bangsa Malaysia yang bergerak ke arah kemajuan zaman atau era digitalisasi. Mungkin keadaan ini menjadi bukti bahawa bangsa Malaysia
memiliki jiwa yang sentiasa ingin membawa negara dan bangsanya maju untuk berdiri sama tinggi atau duduk sama rendah dengan bangsa lain. Oleh hal yang demikian, penggunaan bahasa tersebut telah menunjukkan kemajuan bangsa Malaysia seiring dengan perkembangan teknologi dunia. Kohensi, kesatuan dalaman antara ayat. Terdapat penggunaan kata penghubung seperti sebagai contoh, secara tidak langsung dan oleh hal yang demikian yang membantu menghubungkan idea-idea dalam perenggan ini menjadikannya lebih bersatu. Pengulangan kata atau konsep seperti jiwa bangsa Malaysia, kemajuan dan teknologi juga menyumbang kepada kohensi kerana ia mengekalkan tema dan konsisten sepanjang perenggan. Seterusnya, koheren dalam penulisan akademik. Koheren dalam penulisan akademik bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh. Secara mudahnya, pembaca dapat mengenal pasti penulisan itu mempunyai tahap kejelasan yang baik melalui koheren dalam penulisan. Ciri-ciri koheren. Koheren dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Pengembangan idea disusun menggunakan perenggan yang jelas. Faktor-faktor kejelasan koheren ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut. Okey, ini rujukan yang kami guna daripada Kamus Dewan edisi keempat 2007, Dewan Bahasa dan Pustaka, Faridah Nazir Hashimah Ibrahim, Nurhaiza Muhammad Saleh dan Zairina Muhammad Syukur 2014, Wacana Penulisan Sasbadi SDN Berhad, Hussein Fateh Din 2016, Wacana Penulisan Subsidi SDN Berhad, Aziz Saleh 2007, Siri Komunikasi Karisma, Teknik Komunikasi dan Berinteraksi yang Efektif Karisma, Publishing SDN Berhad. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.